Alhamdulillah, syukur Bang Lepas. Terbaiklah Bang, pada saya itu hak Abang untuk menyatakan di hari ini pun orang lah ramai buka mata, buka minda, lapang dada menerima ilmu ma'rifatullah ni, hakikatullah. Jadi bila suatu masa dulu otai-otai ataupun guru-guru mursyid tiada platform dalam pentas seperti mana pentas hari ni lah. Kita di zaman teknologi, zaman media alam maya ni. Jadi kalau ada pun dari sumber YouTube, tapi tak boleh nak bagi komen yang terbuka. Jadi bila abang masuk dalam media sosial Facebook ni, dia lagi dekat dah. Dia lagi dekat untuk orang mendengar, meneliti, dan ramai juga hari ini kalangan-kalangan orang-orang yang mengaji dapat pembelaan lah. Maksudnya abang mewakili ramai orang yang mengaji perjalanan ni. Supaya juga kami ni, kami tak reti nak bangkitkan, nak explore benda ni. Jadi pada kami, bila abang memainkan peranan yang besar ni, kita rasa macam suatu paradigma, suatu sokongan, satu pembelaan jugalah. Walau kita ditentang, walaupun pada dia orang menjadi suatu asing, menjadi satu perbezaan, tapi poin-poin yang diorang cuba nak menyampaikan dalam pandangan fiqh ni, orang jadi tak berapa ambil peduli pasal turning point tu kurang. Jadi bila jalan bab ketuhanan ni, jalan mengenai Allah Ta'ala ni, membawa orang menyelam untuk mengetahui sebenar-benarnya. Banyak yang telah menjentik hati-hati orang hari ni. Daripada sumber-sumber ni membuatkan orang lebih terbuka, lebih mencari, lebih ramai yang nak mendalami. Ini dia. Benda ni yang menjadi diorang ni takut. Benda ni diorang tak dapat nak terima. Pasal modal kita ni besar. Modal yang abang kupaskan ni sangat luar biasa. Dulu kita disogok dengan hukum, hakam, dosa, pahala, surga, neraka, kan? Tapi tetap juga tak dapat nak membina pemikiran, penghijrahan tu tak dapat. Apatah lagi dari segi kebaikan tadi. Apatah lagi tentang Muhammad yang sebenar-benarnya. Ini masalah. Tapi syukur Alhamdulillah, ramai kawan-kawan kita mula terbuka hati nak mengetahui pada peringkat awal tauhid, tasawuf. Ialah satu benda yang baik lah. Kalau dulu agak susah lah orang nak. Waalaikumsalam anda. Terima kasih atas pencerahan dan sedikit penguraian yang tepat melekat macam pakai gam cap gajah. Allah Akbar. Baru lepas menulis kat Padang Kota ni duduk jalan balik pelan-pelan. Dia macam ni. Bab yang mereka perlu takut tu pasal apa?
Yang tu yang lepas tak faham. Yang ni benda yang mereka tak mau fikir. Kalau mereka fikir, none of my business kot. Tuhan dah bagi pesan dekat Muhammad banyak dalam Quran tu. Bukan tanggungjawab kamu, janganlah kamu berduka cita, berpalinglah daripada mereka yang bodoh, dan kamu tidak bertanggungjawab atas amalan orang lain tidak bertanggungjawab atas amalan kamu. Dan Tuhan juga kata dia yang menyesatkan, dia yang beri petunjuk. Dan Tuhan juga kata kalau dia nak tutup sesuatu hati tu, tak ada siapa pun boleh bagi pertolongan untuk membukanya. Contohnya kita rujuk surah ke-16 ayat 37. Halusi tu, kalau lepas halusi tu lepas relax dah. Padahal kalau lepas kaji balik, setiap orang akan dihisap pula, akan dipertimbangkan segala baik buruk dia apa, dia akan dihadapkan di hadapan Tuhan masing-masing. Quran tulis kot, mereka tak boleh lari ni daripada Allah Ta'ala. Yang mereka ni buat color apa. Itulah masalah ustaz muda ni. Mereka kira suka nak viral, mereka suka nampak, nak bagi nampak meletup. Maka mereka write on my name. Pasal mereka tahu lepas banyak crowd juga. Bolehlah kata banyak, tak banyak sangat. Tapi macam lepas mereka boleh hentam pasal penzahiran lepas itu ini apa semua. Kalau ustaz lain, macam Kamili tu kata, ada budak tu tanya dia pasal ustaz Indonesia mana, dia kata dia tak berani nak buat spekulasi tentang yang kalau dia tak tahu tak ni. Padahal dia kan kenal aku kan. Malam tu pun dia diam je. So depa ni kalau orang Penang kata buat ramai, ataupun depa kata apa, suka buat teruk. Dia buat teruk-teruk faham. Tapi benda tak apa pun. Pasal Allah Ta'ala ni hampa tak boleh lari punya. Dan amalan itu adalah tanggungjawab masing-masing. Itu masalah dia. Tak, yang main serkat jarang, main hentam-hentam dalam Facebook tu biar lah. Ni masalah yang ada tauliah ni, balik pada negeri Arab ni apa semua. Itu masalah dia. Padahal terang-terang dia buat salah kot. Mana boleh jatuh hukum orang ni sesat, orang ni sesat. Hampa berhimpun dalam hotel hampa, bersama-sama hampa buat keputusan. Padahal Dr. Mazhar tu sendiri tak pernah jumpa aku. Inilah masalah hari ni di Malaysia ni dah betul. Faham? Kalau di negeri bukan Islam dia tak boleh buat macam tu. Awak tak boleh menghukum orang kalau tanpa soal siasat dan tanpa betul-betul muzakarah ataupun dalam bahasa lain two-way communications. Dia bukan ni. Tapi itulah Malaysia nak buat macam mana nak. Tapi ramai sangat orang dah nampak dah perangai ustaz-ustaz muda ni. Sesetengah mereka lah, bukan semua ustaz macam tu. Ramai dah mereka nampak. Masya Allah, mereka imbang lepas selalu mereka kata. Sekarang baru jelas nampak mereka ni Pak. Mereka buat duit kau, dia kata Muhammad macam ni. Mereka kata puak Wahabi ni ikut Rasulullah. Ada Rasulullah buat begitu? Boleh meeting sama-sama hampa tandang satu orang lain yang hampa tak tahu. Jadi macam ni mereka tak kenal yang berserta mereka tu. Itu masalah dia. Tapi baik lah. Lepas jalan terus Yang nak maki lepas, nak kutuk lepas. Yang nak berterima kasih lagu anda nampak apa yang lepas cakap. Saya bukan perlu puji-puji pun, saya rasa bersyukurlah ada yang nampak. Baiklah, selamatlah nak. Betul bang. Orang sampai sekarang orang tak ada reply. Sampai sekarang orang tak ada mohon maaf ke, ataupun orang kira betulkan balik lah apa yang diorang cakap tu kan. Tak ada satu pun orang buat. Senyap je kan. Bila ada diorang minta maaf ke apa ke, betulkan balik percakapan diorang, penyampaian diorang tu, tak ada lagi abang bunyi kan. Barulah best. Ini orang cakap lagi senyap, tak nak betulkan keadaan.
nak juga apa buat sengap itu semua boleh nampak kerja pangkat dia tu, nak gaji besar. Kalau diorang ngaji tinggi-tinggi balik daripada tanah Arab kan, mereka mesti tahu kan siapa yang layak menghukum kan. Bukan ke dalam surah Atin ayat 8 ada tulis, bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Dan banyak lagi ayat-ayat dalam Quran tu Allah kata dia yang menyesatkan, dia yang memberi petunjuk kan. Kalau mereka ngaji tinggi-tinggi lah. Ya Nabil, benar-benar masalah ni bukan masalah apa, dia masalah dia ilmu, akhlak dan moral itu sendiri lah. Itu yang jelas nampak faham. Hang boleh pergi duduk negeri Arab tapi hang tetap bukan Arab. Itu kenyataan yang nyata. Hang boleh bercakap macam orang Arab tapi hang tetap bukan orang Arab. Dan hang boleh nampak macam orang Arab tapi hang tetap bukan orang Arab. Dan hang boleh buat baik, hang boleh bercakap benda baik-baik bagi orang nampak baik, tapi kalau hati perut hang tu dan akal fikir hang terkandung hasad, dengki, iri, sombong, bongkar, maka hang duduk di makam ilmu saja. Itulah dia kata, kalau kamu hadap Allah Ta'ala dengan ilmu, dia akan hujah lah. Tak apalah Nabi, orang pernah nampak benda ni, betul tak? Aku percaya kami ni sendiri dia tahu dia buat silap. Pasal malam tu dia janji, dia kata gamak ni bukan untuk apa, untuk simpanan peribadi je, kita tak ada apa-apa pun sembang. Padahal aku letih nak balik, kecil manis aku tengah tinggi satu. Tapi itulah, boleh bahasa Arab, boleh tulis Jawi, pandai, dan cakap hadis-hadis dahsyat. Tapi hati perut dia tak tampak, pasal there's no turning point, dia tak ada. Dia kata wafi anfusikum afala tubsirun tu, depa duk tengok luar je. Depa tak kenal. Iblis tackle senang je. Dengan keegoan ilmu je iblis tackle. Mereka tak tahu Abu Lahab pun pakai jubah serban, boleh cakap Arab juga. Baiklah Nabi. Selamatlah. Betul bang, saya setuju bang. Tepat, padat, melekat kan. Pada saya simple lah bang, ego tu kalau masih ada, tak nak buang, tetap rasa diri tu best. Banyak ilmu tunjuk dekat orang, banyak ilmu tunjuk dekat orang yang dia hebat beragama, tunjuk dekat orang yang dia boleh berbahasa Arab kan. Hakikatnya dia orang Melayu kan. Tak apalah bang, kita jalan terus je. Selamatlah. Itulah yang dimaksudkan tadi. Lepas dah cakap tadi dan selalu pun cakap, ramai para ustaz yang muda ni balik dari tanah Arab, bersandarkan PhD yang mereka dapat, bersandarkan status doktor dan ustaz, malah yang ada jadi mufti. Itu tak ada kena-mengena dengan masalah pengawalan penyakit hati. Itu hanyalah untuk mata yang ramai. Apa yang awak ada, sijil, kertas, awak punya status, untuk orang tengok. Tapi yang untuk Allah tengok tu adalah kerja hati. Tak nanti pi tanah Arab, tak nanti pi Mekah, Madinah, tak nanti pi universiti di tanah Arab. Setiap orang memiliki hati
Itu sebab dalam semayang ada rukun qalbi. Takluk dia ilmu artinya tahu. Yang mereka nak tunjuk itu takluknya rukun khawli dan sama, fi'li dan basar. Kenyataan yang boleh dinyatakan untuk orang ramai, tetapi Allah kata dia mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kamu dan apa juga yang disuarakan. So kita dengar yang disuarakan, kita nampak yang digambarkan, tetapi takluk rukun qalbi iaitu ilmu, dia tahulah, hati dia tahu nak lari ke mana. Baiklah, selamatlah Nabi. Pining hujan Allah Akbar.